Assalamualaikum semua. Welcome to Coffee Talks. This is a series of podcast yang kita baru saja launch sebab Elfa sebelum ni diberi peluang untuk pergi ke Sabah. So kita pergi sana 5 hari dan banyak sangat pengalaman yang Elfa lalui yang macam very eye opening lah sebenarnya. Trip yang ni Eva rasa lebih Masya Allah sebab kita bukan pergi setakat untuk melihat keindahan bumi Sabah, tapi Eva dapat lebih memahami tentang keadaan sebenar Sabah. So pada hari ini Eva bersama Brother Fatih, 6 tahun bersama Islamic Relief Malaysia. Dia asal daripada Sabah. The best person yang nak ceritakan memang orang yang asal sana. Dalam masa yang bertahun-tahun Eva fokuskan Yemen, Syria, Gaza, Sudan dan negara-negara luar yang Eva pergi mission, Somalia, Eva dah pergi mission ke sana. Rupa-rupanya kita ada situasi yang sama padahal dekat tanah air kita sendiri. Kalau boleh Fadli kongsikan apakah sebenarnya situasi dekat Sabah. Situasi di Sabah ni kan, kita hanya melihat set yang indah saja kan. Okey, tapi di sebaliknya tu Sabah ni kalau ikut statistik pun dia antara negeri yang di bawah lah, yang termiskin, walaupun dia kaya dengan hasil bumi dan tempat-tempat natural yang semula jadi kan. Tapi ada satu orang kata dark side lagi yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Even orang daripada tanah Semenanjung pun tak tahu juga. Di zaman yang sekarang ni kita dihangatkan dengan cerita yang refugees daripada Rohingya, Myanmar tu kan. Tapi sebenarnya golongan refugees yang berada di Sabah ni sudah berlaku dari tahun 1970-an lagi. Sebab geografi Sabah ni dia dengan Indonesia dan juga negara Filipina. Even 1970-an lagi. Sebab geografi Sabah ni dia dengan Indonesia dan juga negara Filipina. Even dorang boleh cross, berenang pun sekejap saja boleh sampai. Jadi dorang boleh masuk mungkin secara haram, mungkin ada yang masuk secara ikut prosedur yang betul. Perang Filipina 1970-an, di situlah kerajaan Malaysia kita bantu masyarakat ni untuk bawa masuk ke Sabah untuk selamatkan dorang. Tapi mungkin proses kesinambungan penjagaan masyarakat ni tidak terkawal lah, terutamanya dari sudut dokumentasi. Tidak teratur sehingga dorang ni dah bergenerasi. Dorang tak boleh pergi sekolah belajar, dorang tak boleh bekerja secara ikut prosedur yang betul. So dorang hidup menumpang yang dorang buat apa saja yang dorang boleh buat, walaupun benda tu melanggar undang-undang. Kalau dorang kerja pun, majikan-majikan ni nak ambil dorang kerja pun takut. Takut polis pula ni masuk campur apa semua kan. Jadi dorang ni hanya buat apa yang dorang mampu saja. Even dorang pungutin, dorang bakar, ada satu kampung tu dia bakar tanah untuk dijadikan tanah hitam untuk jual. Jadi itu jelas sumber pendapatan dorang. Apatah untuk pendidikan. Itu yang paling penting. Pendidikan memang dorang tak dapat langsung. Yang ni usaha MKN je lah yang buat sekolah-sekolah pendidikan, dan juga dorang boleh hantar ke sekolah-sekolah swasta yang boleh terima anak-anak dorang ni. Tapi ada juga golongan ni yang sanggup bayar walaupun mahal untuk anak-anak dorang ni dapat pendidikan. Diorang ni dipanggil stateless. Stateless tu maknanya tak ada negeri lah. Betul. Orang-orang yang tak ada negeri. Tapi diorang awal-awal tu adalah diorang punya kampung-kampung yang MKN sediakan. Yes. Macam tadi Brother Fatih cakap pasal diorang dah semakin ramai, benda tu dah tak terkawal dah. Dan bila diorang tak ada dokumen ni, Eva tambah sikit. Okay, bukan sahaja diorang tak boleh bekerja, tak boleh pergi sekolah, diorang tak boleh buka bank account. Jadi kalau nak dapat duit simpan mana? Kalau nak minta orang transfer mana? Dan lepas tu diorang tak boleh pergi hospital sebab hospital nak kena documentation. Lepas tu bila lahirkan anak ke hospital and you don't have document, anak kau pun macam dia tak boleh bagi dokumen macam tu saja. So kebanyakan daripada diorang ni, kebanyakan bila melahirkan anak, melahirkan dekat rumah. Ada bidan, dan kalau dalam pantang tu macam tu, dia macam ikut zaman-zaman dulu. Kita ni bila lahirkan anak, make sure hospital tu Masya Allah, make sure semua lengkap lah. Dengan lepas tu ada jaga makanan pantang kita. Betul. Apa tu semua. Tak ada benda tu. Diorang tak ada istilah benda tu. Diorang memang old fashion sangat. And Eva pun dapat kesempatan jumpa satu orang ni yang baru je lahirkan anak dia 9 hari. So Eva nampak anak dia yang 9 hari tu, dan dia dengan dalam keadaan berpantang yang macam tak berpantang pun, macam tu je. Pasal itulah kehidupan diorang. Diorang memang kais pagi makan pagi, apa diorang kerja tu kerja upah, upah sini sana. Diorang memang
kena buat apa saja untuk survive. So bayangkan itu adalah keadaan hidup diorang selama dah bertahun-tahun macam ni. Tapi bila datangnya pula PKP, semua tutup. Dan diorang pun tak boleh keluar rumah. Dalam keadaan COVID, diorang pun macam ada COVID tak ada COVID macam sama je kan. Hidup diorang tu macam there's nothing new. Bila dalam keadaan COVID tu, diorang tak boleh langsung, tak ada peluang untuk cari rezeki. Sedangkan kita pun tersekat, apa lagi diorang. So pada waktu tu, itulah di mana diorang tu rasa terpaksa untuk cari apa je jalan. Anak diorang memang dah ada yang macam memang dah berhari-hari tak ada makan. Anak-anak diorang tak makan. Memang keadaan diorang teruk sampai macam tu sekali. So bila Aifah kat sana, bila dah tahu pasal keadaan ni, kita travel kat sana 5 hari. Lah tanya, macam mana keadaan macam ni? Pasal kita jadi risau pasal benda tu. Nak tahu macam mana diorang survive, apa yang boleh kita buat untuk bantu. Dan Brother Fatih kongsi tentang apa inisiatif dia sendiri. Dan pada Aifah lah, diorang ni adalah sebenar-benarnya heroes. Heroes yang Aifah berpeluang dan sangat beruntung untuk berjumpa. So, kita nak ceritakan kenapa Aifah panggil diorang heroes. Dan antara orang yang pada Aifah yang beri sangat inspirasi adalah Brother Fatih sendiri. Kenapa Aifah cakap macam tu? Sebab Brother Fatih ni dah bekerja bersama Islamic Relief selama 6 tahun. Tapi dalam dia melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan in charge of a lot of campaigns dekat Sabah bersama dengan sahabat dia Ramlah, 2 je staff kami di sana. Mereka 2 ni Masya Allah sangat. Dia pun mengambil inisiatif sendiri untuk membantu di luar pekerjaan dia, orang-orang di sana. Sebab ini yang sangat indah yang Aifah nampak tentang orang-orang kat Sabah. Pasal dia dah, memang benda ni dah berzaman-zaman kan, dah bertahun-tahun. Orang-orang kat Sabah, diorang ni Masya Allah dari segi diorang terima keadaan ni. Setiap individu tu jumpa ramai dalam Aifah punya perjalanan dekat Sabah yang membantu orang lain. So sebelum Aifah ceritakan pasal diorang-diorang ni, nak tanya kat Fatih sikit. Yang buat Fatih nak bekerja dalam bidang ni? Dari kecil dah lagi kan, kalau kita ditanyakan oleh cikgu, okey, cita-cita nak jadi apa? Memang tak pernah terfikir pun, tak tahu pun ada kerja-kerja kemanusiaan. Oh, saya nak jadi NGO. Tak ada kan. Memang tak ada. Even masa dulu yang saya ingat, yang saya tahu NGO ni kerja dia macam dakwah saja. Ini saya banker. Saya banker 2 tahun, salah satu bank di Sabah. Lepas tu saya pernah jadi guru juga selama setahun. Kerja di Islamic Relief ni pula lagi, sejujurnya lah memang saya fikir ini hanyalah tempat persinggahan sementara ya pun untuk saya cari kerja lain. Jadi masa saya terlibat dengan program-program yang bantu orang dan terutama saya program yang Gift of Hope, okey, di situlah saya dapat kepuasan lah dalam bekerja. Allah bukakan macam tu. Ya, lagi-lagi Fatih, bila Fatih kerja dengan NGO, sentiasa jumpa dengan orang-orang yang susah. Kan, sentiasa macam naturally benda tu akan datang, dia akan lalu depan Fatih kan. Betul. So macam contoh Brother Fatih ni, dia ada anak yang berumur 5 tahun dan sekarang ni isteri dia pun tengah mengandungkan anak kedua. So belum lagi dia hantar anak dia ke sekolah, Masya Allahnya, dia tak nak cerita dengan anda semua, tapi saya rasa perlulah cerita ni kan. Dia dah pun taja beberapa anak untuk ke sekolah. Kirakan, dan dia bila dia taja kanak-kanak pergi sekolah ni, dia dah ambil anak tu dah macam anak angkat. Berapa orang dah taja? Setakat dia dah 4 orang lah. 4 orang, Masya Allah. Pasal dalam perjalanan kita tu, Fatih drive kita orang, dan sentiasa dapat phone call. Aifah tanyalah siapa tu call. Dia kata, oh ni guru besar daripada gini-gini. Dan dia bagi tahu kat Aifah sebenarnya, oh aku belum hantar lagi anak aku pergi sekolah, tapi aku dah sekolahkan 4 orang. Itu yang saya katakan, benda yang tiba-tiba orang minta tolong mengejut. Di situ yang kita kena, walaupun dari segi kemampuan pun saya tak mampulah nak ni kan, tapi yalah saya percaya juga pada rezeki tu. Dah habis di dalam akaun pun saya akan cuba juga untuk bantu dorang ni, sebab mungkin tiada orang lain dan orang yang minta tolong ni pun memang atas dasar kepercayaan, memang dorang percaya dengan saya. Jadi itulah yang buatkan saya kuat untuk bantu juga. Untuk Aifah lah, Aifah rasa bila Aifah jumpa Brother Fatih ni dekat sana, dia memang
bila Eva tanyakan tentang satu situasi tu ataupun satu beneficiary tu, dia boleh ceritakan komplit tentang orang tu. Maknanya bila dia buat sesuatu tu, dia buat dengan selidik dengan sepenuhnya, dan dia dah kupaskan pun, dia tahu apa yang perlu, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bantu orang ni. So dalam yang kita ceritakan benda ni sekarang ni, Eva harap anda semua macam termotivasi lah sebenarnya, because nak jadi seorang hero ni sebenarnya pada Eva, anda tak perlu kuat, tak perlu kaya, tak perlu popular sebenarnya. Dengan kesungguhan yang Allah berikan dalam hati kita untuk membantu orang tu, dan kita melakukan sehabis baik sampai matlamat yang kita nak capai tu, macam I think kita orang ni sekepala. Sebab kita rasa macam asalkan matlamat tu sampai, kalau Betul. sini blok aku pergi sini, sini blok aku pergi sini, sampai aku boleh membantu orang ni dengan sebaik mungkin. Sebab yang kita pentingkan adalah nanti akhirat, nanti Allah tanya kita kan, kita nak bantu orang tu. So banyak lagi orang-orang yang kita jumpa dalam perjalanan kita waktu kita ke Sabah. Kita akan teruskan cerita-cerita tu selepas ni.